Sebelum saya menerangkan maklumat hasil perincian yang saya dapatkan daripada Encik Google mengenai pelaku N-Room dan klusternya, saya akan menerangkan terlebih dahulu rajah kes N-Room yang berjaya saya simpulkan setakat maklumat baru yang diriliskan kepada media pada 15 Julai 2020. N-Room adalah titik permulaan berlakunya jenayah cyber eksploitasi seksual yang berlaku menggunakan platform ruang sembang Telegram. Pada tahun 2018, Moon Hyang Wook ataupun God God telah mencipta N-Room dan segala operasi ruang sembang ini diuruskan bersama An Seung Jin. Setelah Moon Hyang Wook hilang seketika daripada ruang sembang tersebut, pengurusan kemudiannya diambil alih oleh Shin dengan julukan nama Kelly. Gotham Room adalah chat room yang menjadi pusat untuk perkongsian laman web lucah dan perjudian haram. John yang menggunakan gelaran Watchman mempromosikan N-Room dan dialah yang menjadi antara sebab mengapa N-Room semakin popular dan pengguna N-Room semakin bertambah dari hari ke hari. Kluster generasi pertama kemudiannya muncul seperti The Second N-Room dan kluster yang paling ekstrim iaitu Baksa Bang ataupun Doctor's Room kelolaan Cho Ju-bin. Pacific Expedition adalah generasi kedua kluster N-Room yang diuruskan oleh seorang remaja berusia 16 tahun. Kerana masih di bawah umur, nama remaja tersebut tidak disebarkan kepada umum tetapi telah digelar Pacific oleh pihak berkuasa tempatan. Moon Hyang Wook adalah pengasas dan pengurus N-Room yang berusia 24 tahun ketika ditahan. Moon menggunakan nama samaran God God dan hasil siasatan polis mendedahkan bahawa Moon Hyang Wook melakukan jenayah ini bukan atas dasar ganjaran wang tunai. Tetapi, dia melakukan kejahatan ini untuk keseronokan peribadi bagi memenuhi keinginan seksualnya. Moon Hyang Wook telah ditahan polis pada 12 Mei 2020. Dia disyaki melakukan penderaan seksual kepada sekurang-kurangnya 21 orang wanita yang kebanyakannya remaja antara Februari 2019 sehingga Januari 2020. Selain itu, dia juga mengumpan remaja untuk menghantar gambar dan video seksual yang kemudiannya digunakan untuk memeras ugut mangsa bagi mendapatkan lebih banyak lagi video dan gambar tersebut untuk dikongsikan dalam talian. Walaupun Moon tidak menerima ganjaran dalam bentuk wang tunai, dia menerima voucher hadiah bernilai 900,000 won, iaitu lebih kurang 3,200 ringgit Malaysia daripada pengguna bilik tersebut. Ini bermaksud dia setidaknya menerima voucher yang bernilai 10,000 won, iaitu lebih kurang 36 ringgit daripada setiap pengguna ruang sembang yang diuruskannya. Moon Hyang Wook sebelum ditahan polis, dia terlalu yakin dengan dirinya. Dia yakin dia tidak akan ditangkap kerana dia tidak pernah menggunakan telefon bimbitnya sendiri dan semua voucher hadiah yang dia terima dia agihkan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Tambahan lagi, dia percaya andai kata pun dia menyerahkan diri, pihak polis tidak akan mempunyai bukti untuk mensabitkan kesalahan kepada dirinya sekiranya dia meninggalkan handphone yang digunakan untuk melakukan jenayah yang terkutuk ini. An Seung Jin adalah rakan subahat Moon Hyang Wook. Dia juga merupakan pengurus kepada N-Room. Berusia 25 tahun sewaktu ditahan pihak polis, maklumatnya didedahkan kepada umum pada 23 Jun 2020. Sebab mengapa dia berkomplot sama dengan Moon Hyang Wook adalah kerana perasaan ingin tahu seksualnya dan ketagihan terhadap bahan pornografi. Hasil siasatan polis, An Seung Jin dipercayai memeras ugut dan mengancam gadis-gadis remaja untuk menghasilkan kandungan seksual eksplisit. Dia juga pernah didakwa melakukan aktiviti seksual dengan seorang remaja bawah umur yang dikenali melalui media sosial pada April 2015. Antara bulan Mac hingga Jun 2019, An Seung Jin dipercayai telah mengedarkan lebih daripada 1,000 video pornografi kanak-kanak. Shin
ataupun Kelly adalah ketua pengurus N-Room selepas Moon Hyung-wook. Dia berumur 32 tahun ketika ditahan dan menggunakan nama samaran Kelly di ruang sembang tersebut. Kelly telah mewujudkan genre baru di ruang sembang tersebut iaitu K-Fab pada Jun 2019 yang mana video yang dimuat naik melibatkan pornografi kanak-kanak. Kelly dijatuhkan hukuman penjara selepas ditahan kerana memiliki 91,890 klip yang memaparkan eksploitasi seksual kepada remaja dan kanak-kanak serta menjual 2,590 daripada klip tersebut melalui ruang sembang yang diuruskannya. Kelly telah disabitkan kesalahan dan menerima hukuman. Namun, hukuman yang terlampau ringan menimbulkan rasa kurang senang orang ramai kerana hakim hanya menjatuhkan hukuman setahun penjara sahaja atas jenayah yang dilakukan oleh Kelly. Menggunakan nama samaran Watchman, John yang berusia 38 tahun ketika ditahan adalah dalang dan individu yang menjadikan N-Room popular dengan mengiklankan pautan N-Room melalui Gotham Room. John adalah seorang pekerja pejabat yang pernah digantung kerja kerana melakukan pengedaran pornografi pada masa lalu. Ju Bom, tidak pasti nama sebenar atau bukan, menggunakan nama samaran Loli Dejang Taebom dalam ruang sembang yang dinamakan Second N-Room. Second N-Room telah dicipta dan diuruskan oleh Taebom pada bulan November 2019 dengan modus operandi yang sama seperti N-Room. Nama samaran yang digunakan dikatakan terinspirasi daripada 76 video eksploitasi seksual kanak-kanak yang dihasilkan oleh Taebom. Antara yang mengejutkan pihak berkuasa adalah umurnya yang masih belasan tahun ketika ditahan polis.